Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanisa binti Zulkifli 051062 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling B. Saya akan memulakan perbentangan iaitu teks dan terjemahan muka surat 177. ونجد القاضي عبد الجبار المعتزلي يستخدم قياس الغائبة على الشاهد بجميع الدليل وقد استخدمه أيضا في إثبات قوله تعالى عالما ولم يكتف بذلك بل رد على من اعترض عليه في استخدامه إياه كما استخدامه أيضا في إثبات صفة الحياة ومع ذلك فمن الإنصاف أن نقول إنهم لا يسرفون في استخدامه في مجال صفات إسراف العشارة الذين يعترف بعضهم بذلك فالآمدي مثل يحكي اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ولكنهم بدورهم يقللون من استخدامه بالنسبة لأفعال الله تعالى بالعكس المعتزلة تماما. Kita dapati bahawa Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili bahawa dia menggunakan kias sebagai kaedah dalam mengumpul bukti, dan dia juga menggunakannya untuk membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Bukan itu sahaja, bahkan dia bertindak menggunakan kaedah ini kepada mereka yang membantahnya, sebagaimana ia juga digunakan untuk membuktikan sifat kehidupan. Walau bagaimanapun, wajar dikatakan sesungguhnya mereka tidak menggunakannya dalam ilmu as-sifat secara keterlaluan yang diakui oleh sebahagian daripada Asy'ariyah. Contohnya, Al-Amidi mengatakan bahawa para sahabatnya bersetuju untuk melampirkan yang tidak hadir sebagai saksi, namun mereka mengurangkan penggunaannya dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan yang Maha Esa, berbeza dengan Mu'tazilah. Amma Al-Amidi wa huwa al-usuli allazi yudafi'u 'anil qiyasi fi majalil ahkami al-amaliyah فإنه يرى عدم الاعتماد عليه في المباحث الكلامية وهو يشرحه في صورته الفقهية المعروفة بقياس التمثيل. يرى أنه يمكن أن يفيد الظن بالحكم وذلك إذا أمكن معرفة الجامع بين الواقعتين والظن كاف في الأحكام العملية. Al-Amidi adalah seorang yang mempertahankan kaedah kias dalam hukum fiqh kerana dia menganggap kekurangan pergantungan padanya dalam perbincangan ilmu kalam, dan dia menerangkannya dalam bentuk gambaran kias yang dikenali sebagai kias tamsil. Dia juga percaya bahawa ianya dapat memberi manfaat dalam mengeluarkan hukum. Maka dia boleh mengetahui gabungan keseluruhan antara dua fakta dan sangkaan itu memadai dalam hukum fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zufarhan bin Ismail, Rakmut Talabah, Sifru Khamsah wa Isnani Salasa Arba'ah. Jadi saya akan sambung perenggan yang berikutnya. Yashrahu fi suratihi al-fiqhiyah al-ma'rufah bi qiyasi tamsil. Mensyarahkan pada gambaran perkara fiqh yang gaib adalah boleh disyarahkan menggunakan kias tamsil. Wa yara annahu yumkinu an yufidu az-zannu bil hukmi wa zalika idza amkana ma'rifah al-jami' bainal waqi'ataini wa zannuka fil ahkamil amaliyah. Imam Amidi Wayara berbalik pada Imam Amidi, melihat perkara ini dapat memberi faedah untuk membuat sesuatu hukum. Dia perlu mengetahui secara keseluruhan antara dua benda yang terjadi dan sangkaan cukup dalam membentuk hukum fiqh. Amma iza ta'azzaru ma'rifah jami' kama hiya lil hal fi ma bainal ghaib wa syai' fal jami'u tahakkuman mahdud. Jika ada kesusahan untuk mengenal secara keseluruhan antara dua perkara yang dihukum, maka perkara yang dihukum itu adalah kosong. Wa da'wala dalilu alaihi. Pendakwah itu tidak perlu dalil ke atasnya. Wa yalzamu qailu bizalika an ya'tarifu bi sihhati hukmi min hukmi bi anna jami' al-'alimin sudan idza lam yushahidu illa zunuh wa an jami'uhum la yamutu idza lam yushahidu mayyitan wa la sami'a bihi wa la yufi ma ma'ahu min jahalah. Ini dia bawakan contoh untuk perkara di atas. Semua anak-anak Adam ini adalah berkulit hitam. Lakinna Asy'ariyah biwajhi ham inna qasu al-ghaib ala syahi fi majalis sifat. Asy'ariyah dalam bentuk umum mengkiaskan benda gaib ke atas benda syahid pada tempat sifat. Hawalu an yaltamisu li zalika jami'an faqalu anna haqa'i aw ta'rifa aw adillah aw syuruk aw illah la yajibu an tatarridu syahidan wa ghaiban wa in tujibu fil ghaib ma tujibuhu fi syahid min al-ahkam. Mereka berkata sesungguhnya hakikat-hakikat, dalil-dalil, syarat-syarat sebab wajib cuba buang benda syahid dan gaib. Mereka berkata sesungguhnya sesuatu yang wajib ke atas benda gaib ini adalah diwajibkan juga ke atas benda yang syahid dari segi hukum hakam. Tujibu fi syahid min al-ahkam. Wal Amidi yuhki ittafaqihim ala zalika kam aslafna wa yudrabu lahu amsilatun tawdih. Imam Amidi ni dia bersetuju dengan pandangan Asy'ariyah seperti mana yang di atas, dan didatangkan ke atasnya contoh-contoh yang jelas. Amsilatan tawdih,
وبشيروا إلى ما ذهب إليه إسفارين الأشعري من أن كل أمرين ثبت تلازم مهما في شاهد لازم أن يتلازما غائبا ولم يعتبر في ذلك جامعا. Kemudian didatangkan Isfarayani, setiap dua perkara yang tetap ke atas kedua-dua perkara yang syahid dengan kelaziman perkara yang gaib. Dengan itu tidak dipertimbangkan dengan keseluruhan itu. Okey, pengas seterusnya. Summa yatahawwalu ila nakdihim qailan amma jam'u bil hadi fa in sabata anna hadil alim qama bihi ilmu. Kemudian beralih pandangan pada kata-kata mereka. Adapun gabungan kumpulan yang menghadkan batasan, maka sesungguhnya berdiri dengannya adalah ilmu. Al-alim qama bihi ilmu. Wa sabata anna musamma alim muttahidu fil ghaib wa syahid. Fala haja ila qiyas ala syahid wa i'tibaru bihi. Dan ditetapkan yang dinamakan alim selari terhadap perkara yang gaib dan syahid, maka tiada hajat kepada kias ke atas benda syahid wa i'tibaruhu bihi, dan bersependapat dengannya. Wa illam yasbut al-haddu aw sabat walakin lam yasbut ittihada musamma alim fa ilhaqu muta'azzir. Dan ia tidak menetapkan had atau menetapkan, akan tetapi apabila dia tidak tetap keselarian itu, kesatuan benda yang dinamakan syahid, maka benda ni fa ilhaqu muta'azzir, maka perkara ini dianggap tidak sempurna. Wa alayya hadza yakunul kalam fi illah wa syara' wa yazidu fi illah wa syara' iskalul akhar. Dan ke atas itu boleh menjadi kata-kata pada sebab dan syarak, dan bertambah pada sebab dan syarat bentuk-bentuk yang lain. Iskalul akhar ni bentuk-bentuk yang lain. Wa huwa ihtimalu kana alim fi syahid mu'alla bi ilmi aw masyrutan bihi li kaunihi jaizan. Dia menganggap adanya orang alim pada benda syahid yang betul dengan ilmu, atau disyaratkan dengannya benda yang boleh diharuskan, benda yang dibolehkan, jaizan. Wa hadzal ma'na ghairu mawjud fil ghaib fala yazamu ta'diyah atau bimana akhar lam yattali' alaihi wa la yalzamu min adami ilmi wa bidalilihi ilmi bi'adamihi. Ini bermakna tidak ada benda yang gaib, maka dia tidak lazim benda yang melampaui had, atau dengan makna lain tidak dilazimkan kepada sesiapa yang tidak berpengetahuan dengannya atau dalil sesuatu ilmu dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masita Binti Bahir, Menteri 051046. Saya akan meneruskan kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 179. Wa ammal jam'u bidalili fayumkin ta'ani fi bima sabaqa. Kandungan bukti ini boleh dicapai dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Mereka berujar bahawa kemungkinan bukti peristiwa itu tidak boleh didedahkan. Tetapi, apa yang kita tahu bahawa ini adalah khusus kepada ganjaran yang kita lihat pada saksi, atau disyaratkan dengan syarat selain kemungkinan yang tidak dicapai semasa gaib. Walau bagaimanapun, adalah sukar untuk membuktikan bahawa yang gaib boleh menyebabkan berlaku peristiwa tersebut. Dan jika ianya benar, maka kita tidak perlu mengukurnya pada penyaksian yang asal. Oleh itu, Al-Amidi mempersoalkan nilai ukuran ini walaupun tanpa mengira gabungan antara saksi dan juga yang gaib. Adapun kaedah orang Al-Isfarayani untuk kias gaib pada saksi hanya dengan gabungan atau persamaan dalam memperolehinya walaupun yang menurut tidak dicapai, maka wajib ke atasnya bahawa pencipta yang maha tinggi pada dasarnya adalah keperluan kewujudannya dengan sendirinya, kerana perlunya keselarasan antara mereka dalam penyaksian. Bagi setiap yang berdiri dengan sendiri dalam saksi dan zat dalam dirinya dan tidak ada jalan keluar darinya, tetapi itu jelas terbatal dan tidak sah. Kritikan Al-Mutakallimin terhadap kias ini. Walaupun kesimpulan seperti ini telah masuk ke dalam mazhab pentuturan berbeza, ini telah diwarnakan dengan berbagai kritikan daripada berbagai sumber sebelum Al-Amidi membuat mereka merasa lemah. Ini kerana ia tidak sesuai untuk dijadikan sebagai subjek kajian dalam bidang teologi. Ibn Hazm Al-Zahiri mengecam kedua-dua golongan iaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah kerana tunduk kepada kias yang baik ini. Mereka itu berada dalam perkara yang melibatkan perbuatan, dan kami pula berada dalam sifat-sifat ketuhanan. Berkata, dan ini apa-apa yang positif pada Tuhan adalah doktrin yang mewajibkan setiap orang berkata. Oleh kerana yang hidup dalam persaksian itu hanyalah dengan kehidupan, maka yang Maha Kuasa pasti hidup dengan kehidupan, dan tidak ada perbezaan antara dua perkataan ini. Ini perlu bagi orang yang berpegang kepada salah satu daripadanya, dan kedua-duanya adalah sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairina binti Kamarul Baharin, nombor metrik 050182. Saya akan menyambung pembentangan iaitu teks dan terjemahan muka surat 180 berkaitan dengan ulasan mutakallimin terhadap kias. Ba, kama najidu Ibn Rushdi al-Faqih al-Failusuf yuhaddidu mawqifuhu fi hasmin min hadzal qiyas wa yattakhidhu min rafdihi lahu asasan li muhawalatihi at-tawfiqa bainal aql wad din mutamassikan daiman biqaulillahi azza wa jalla laysa kamithlihi syai'un
wa huwas samiul basir. Yang bermaksud, penulis juga mendapati bahawa Ibn Rushd yang juga merupakan ahli fiqh dan ahli falsafah, beliau mentakrifkan kedudukan yang jelas dalam penggunaan kias ini. Manakala penolakan terhadapnya pula adalah disebabkan oleh usaha untuk mendamaikan antara akal dan agama, iaitu berpegang kepada firman Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya dan dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Jim, wa amma fil wasti al-kalami at-taqlidi fayabdu anna al-qawma aqadhu yash'iruna bi dha'fihi wa yadhiquna bihi dhar'a walakinnahum lam yarfiduhu tamaman kasighatin lil istidlali bal zallu yataraddaduna baina inkaruhu wal amalu bih. Yang bermaksud, menerusi kefahaman orang-orang terdahulu, mereka tidak lagi meramalkan ataupun mempelajari ilmu kalam kerana mereka mendakwa ilmu tersebut mempunyai beberapa kesalahan, namun mereka tidak menolak sepenuhnya dan masih menggunakan ia sebagai sumber rujukan. Terdapat juga sebahagian yang lain terus menafikannya. أما الأشاعرة فقد لاحظ الآمدي أنهم أيضا لا يطردون هذه الدلالة في مذهبهم وهم قد ترواه فعلا بين قبولها أحيانا وإغفالها أحيانا أخرى ثم تزايدوا نقدهم لها وهجومهم عليها حتى انتهى الأمر إلى الآمدي فرفضها تماما ولم يحاولوا الاعتماد عليها في أي من المسائل الكلامية الرئيسية. ولتفصيل هذا الإجمال نقول yang bermaksud, menurut Al-Asy'ariyah mengenai pandangan Al-Amidi, beliau tidak menolak sepenuhnya ilmu ini dalam mazhabnya dan beliau masih menerima pada kegunaan yang tertentu dan mengabaikannya pada waktu lain serta mengkaji untuk memberi kritikan terhadap prinsip tersebut, sehingga perkara ini berakhir dengan Al-Amidi yang menolak sepenuhnya dan tidak bergantung kepadanya. Bagi menghuraikan ringkasan ini, penulis menjelaskan seperti yang akan diterangkan oleh rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Dirahman, nombor matrik 050195. Okey, jadi hari ini saya akan meneruskan pembatangan bagi kumpulan kami, iaitu untuk terjemahan bagi muka surat 181 hingga 182. Okey, yang pertama, innal asy'ariyya fil lam'i ya'tamidu ala hazihi dalala fi isbati sifatil ilm mustanidan ila an kulla alim fahuwa zu ilman wa fi hadha qiyas الغائب على الشاهد بجامع العلة ولكنه يرفضها في أفعال الله تعالى إذ يرد على المعتزلة قولهم إن فاعل السفه صفية. Maksudnya di sini, sesungguhnya Imam Al-Asy'ari ni dalam kitabnya Al-Luma menggunakan pendalilan tersebut pada mengisbatkan sifat ilmu. Maksudnya di sini, semua orang yang berilmu itu mempunyai ilmu dan dalam qiyas ghaib ala syahid ni terpakai dalam setiap ilah, tetapi menolaknya dalam mengisbatkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika disebutkan terhadap Mu'tazilah, mereka berkata sesungguhnya pelaku kebodohan adalah bodoh. Okey, seterusnya yang kedua, wa ammal balaqilaniyu fayushabbihuhu tamaman iz ya'tamidu ala hadhihi ad-dilalah wa khasatan idza kana al-jami'u bayna ash-shahid wal ghaib al-'illa aw ad-dalil walakinnahu yaqulu fi raddihi ala al-mujassamati alladhi la yaquluna la najidu fi ash-shahid fa'ilan illa jisman. Okey, maksudnya adapun Imam Al-Baqillani menyamai seperti Imam Al-Asy'ari ketika menggunakan pendalilan ini, terutamanya ketika menghimpunkan antara Asy-Syahid dan Al-Ghaib pada ilah ataupun dalil. Tetapi ketika menjawab kepada pernyataan Mujassimah yang menyatakan tidak terdapatnya pada Asy-Syahid, iaitu itu perbuatan kecuali ia adalah jisim. Okey, dan seterusnya yang ketiga, wa amma Abdul Qahir Al-Baghdadi fa innahu ya'tamiduhu tariqan li isbati as-sifat wa yarfudu i'timad al-mu'tazilah alaihi fil hikmah wat ta'lili wal masyiah til ilhiyah ayu fi af'alihi subhana. Maksudnya di sini, adapun Imam Abdul Al-Qahir Al-Baghdadi ini, dia mengambil satu jalan untuk mengisbatkan sifat dan kehendak pengambilan Mu'tazilah ke atas kaedah itu pada hikmah dan ta'lil dan kehendak ketuhanan, iaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang keempat, falamma ja'a al-Juwayni an qara bina al-ghaibi ala syahidi wa qala innahu la aslulah walakinni wajadtahu min an-nahiyah at-tatbiqiyah ya'tamidu alayhi fi mas'atil hulul al-hawadis. Okey, yang keempat, manakala Imam Al-Juwayni ni telah mengingkari
atau menolak kias al-ghaib ala al-syahid dan telah berkata Imam Al-Juwaini bahawa ia tidak ada dalil padanya. Tapi bagi Dr. Hasan Mahmud Al-Syafi'i, ia ada pada aspek aplikasi iaitu yang digunakan pada masalah tempat makhluk. Seterusnya yang kelima, Amma al-Ghazali faqad afadha fi naqdihi fi ma'ayir al-ilmi iz zakara qiyas al-tamsil wa qala innahu huwa allazi yusammihi al-mutakallimuna radda al-ghaibi ila syahid ويقول إنه يقوم على تحقق جامع بينهما وهذا مع صعوبته يعني عن ذلك القياس. Okey, maksudnya yang kelima ni hanya Al-Ghazali sahaja yang membahaskan secara mendalam dalam kitab Mi'yah al-Ilmi ni, yang mana beliau menyebut berkenaan qiyas al-tamsil. Menurut beliau, ia merupakan apa yang disebut oleh mutakallimin sebagai penafian kepada al-ghaib ila asy-syahid, dan ini adalah berdasarkan pengesahan yang telah dibuat dengan menggabungkan keduanya serta mengambil kira kesukaran untuk menolak qiyas. Wabarakatuh. Saya Nurul Anaria binti Anwar, nombor matrik 051279. ويقول الغزالي أيضا أحيانا الشواهد تشتمل على صفة خفية فلذلك يجب إدراك الشاهد معين، وهي فكره نجدها عند العامري أيضا في نقادة السابق لهذا الدليل مما يهي بتأثره بالغزالي في هذا الصدر. وبعد أن ينبذ الغزالي في بيان وجوه نقد التي يأخذها على هذا القياس يقول هذا كله في إبطال التمثيل في العقلية، فأما في فقهية فالجزئي معين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما في وصف إذا دل عليه الدليل. Maksudnya, Al-Ghazali juga berkata, sekiranya bukti utama mempunyai sifat-sifat yang tersembunyi, jadi perkara itu mesti dibuang. Idea ini didapati digunakan oleh Al-Amidi. Kritikannya terhadap bukti ini yang menunjukkan bahawa dia telah dipengaruhi oleh Al-Ghazali dalam hal ini, dalam perkara ini, dan selepas Al-Ghazali menerangkan dalam satu kenyataan aspek kritikan yang diambilnya pada kias ini, beliau berkata, semua ini adalah dalam membatalkan tamsil akliyat. Adapun fiqh secara khusus terbatas, ditetapkan hukum ke atasnya dengan melihat kepada penerangan. Seterusnya, waqad intaqad Ibnu Tumar aidan hadha qiyasi bijami'u surata ladai al-asy'ariyah wal muta'zilati ala sawa'i wa hirsun ala tafriqati ad-daimati baina alimul ghaib wa alimush syahadah wa la'allaka ta'assurin fi dhalika bil Ghazali. Seterusnya, summa ja'a Asy-Syahristani tadhakkar anna al-asy'ariyah wa sa'iru as-sifatiyati ya'khuzuna bihadza al-istidlali wa lam yuhaddadu lahu mawqifan khasan wa in kanat ibaratuhu tadullu ala adami ridahu anhu. Kemudian datang Al-Syahristani dan menyatakan bahawa Al-Asy'ariyah dan Sifatiyah menerima kesimpulan ini, tetapi mereka tidak menyatakan kedudukan khusus sebagaimana kenyataannya menunjukkan ketidakpuasan hatinya. Wa amma Al-Ghazi fanajidu fi asasi taqdis yarfudu hadha qiyasi fi wudu wa yuqarriru an ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi ala khilafi hukmul hissi walakinahu lam yafsil al-kull fi naqadahi kama fa'ala al-amiri ba'dahu. Adapun Al-Ghazi kita dapati dalam asas al-taqdis yang jelas menolak kias ini dengan menyatakan pengetahuan tentang Tuhan yang maha tinggi dan sifat-sifatnya adalah berbeza hukum panca indera, tetapi dia tidak menghuraikan kritikannya seperti yang dilakukan oleh Al-Amidi. Seterusnya, wa min hadha yatadihu an al-ittijahu qad istamara fi al-tazayud nahwa al-takhallus min hadhihi al-sighati al-istidlaliyah allati la tunasibu mawdu'un al-idrasati fi buhusi kalamiyah wa rabbuma kanat akbara hamluhu 'alayha hiya tilka allati shanha Ibnu Taymiyah fi adidi min kutubihi haitsu iqtara al-i'timadi badalam minha alayya ma asmahu qiyas awla la qiyas tamsil allazi huwa qiyas fiqhi wala qiyas shumul allazi huwa fi nazarihi qiyas al-ghaib ala syahid. Dari sini jelas menunjukkan trend terus meningkat ke arah menyingkirkan formula pendalilan kias yang tidak sesuai dengan subjek dalam kajian ilmu kalam, dan mungkin kempen terbesar menentangnya adalah dilancarkan oleh Ibnu Taymiyah dalam kebanyakan bukunya, di mana dia mencadangkan supaya berpegang pada kias aula, bukan kias tamsil yang merupakan kias fuqahi dan bukan kias syumul. Pada sudut pandangnya adalah kias tidak perlu kepada penyaksian.
Seterusnya al-istiqra' interaktif. Wa huwa yartabitu bil tariqi as-sabiqu wa rabbama kauna ma'an dalilan wahidan fi ba'di masail kalamiyah. Wa qad tahdusu al-amidi al-ash'ari fi nayatil mawam an-nuqat al-da'fi fi hadha al-istidlali wa adama salahiyatihi fi mabahis al-aqliyah. فبدأ بتعريفه بأن البحث ونظر الجزئية كل معا مطلوب ثم نسبته الجزئيات أخرى لم تدخل في نطاق البحث مما يجعل نتيجته ظنانية وهو ما أراد له الغزالي من قبل بوضوح أكثر. Ia berkait dengan cara sebelumnya dan membentuk satu panduan dalam beberapa isu lisan. Al-Amidi Al-Ash'ari menyatakan dalam Naya' Al-Maram tentang kelemahan dalam pengambilan dalil ini dan terhad dalam penyiasatan akal, penyiasatan rasional. Dia membuat keputusan spekulatif dan inilah yang Al-Ghazali tunjukkan kepadanya. Sekian, terima kasih.